Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Fafahamna Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Terutama nikmat yang paling besar di mana Allah mengurniakan kepada kita hidup yang sebelum ini belum lagi disebut ada kita ni. Maka kita ni hidup adalah nikmat yang paling besar. Ya, hidup itu sendiri dan nikmat yang besar. Jadi malu kita nak minta yang lain-lain. Sebab hidup aja kita ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, menceritakan kisah-kisah cerita-cerita Allah, dan Allah yang tahu mengurus hal ehwal kehidupan kita, kerana Allah yang menjadikan kita, Dia menciptakan kita, Dia tahu apa yang perlu kita lakukan. Bukannya kita melakukan ikut kehendak kita, tetapi kita melakukan mengikuti kehendak-kehendak Allah. Sekiranya kita mengetahui hal sebenar, mengenal diri, mengenal Allah, kita akan tidak meletakkan diri kita merasakan ada sedikit pun sehalus darah keakuan diri kita. Kerana itu kita harus benar-benar mengesakan Allah. Dengan jalan yakni kita menafikan keakuan diri. Masih degil lagi, masih kita ni masih lagi berada di dalam angan-angan lagi. Bercita-cita merasakan ada keakuan diri. Itu angan-angan. Jangan kita berangan-angan. Sebab kita ni adalah hak milik Allah. Bukan kita berbuat atas kehendak kita, tetapi berbuat tu atas kehendak-kehendak ataupun aturan-aturan, susunan-susunan yang Allah telah susun sejak azali lagi. Hingga kita penghabisan kita adakah letak di dalam syurga atau di dalam neraka, atau berkehidupan kita macam mana pun, semuanya di bawah pengaturan dan penyusunan Allah. Allah lah yang maha sempurna. Jangan lagi kita berangan-angan, kita mengikuti ni, kita mengikuti tu, kita mengikuti kehendak kita mengikuti apa pun saja, semuanya tidak benar. Sebenarnya apa pun kehidupan kita adalah telah diatur sejak azali dan abadi oleh Allah SWT, di mana kita tidak dapat mampu sikit pun merubah sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka ini yang harus kita imani, yang harus kita mengikuti apa saja. Duduk diam-diam, kata wali Allah Raden Diyar. Berjumpa dengan dia, dia kata, kau dah kenal diri, kenal Allah, duduk diam-diam je. Duduk diam macam mana? Semuanya dia yang atur, bukan kau yang atur. Jangan kau ingat lagi engkau merasa engkau yang ada atur. Ataupun siapa-siapa pun boleh mengatur di langit dan di bumi. Kau duduk diam-diam, kau tengok. Semuanya aturan Allah. Semuanya susunan-susunan Allah. Itu wali Allah Raden Diyar, yang matinya hidup balik, matinya 3 kali dengan izin Allah SWT. Dia menceritakan, kita berjumpa, dia menceritakan bahawa bila engkau dah benar kenal diri, kenal Allah, engkau duduk diam, tak boleh buat apa. La haula wala quwata illa billah. Di situlah pakaian kita. Tapi kalau masih lagi kita masih lagi tidak selesai mengenal diri, mengenal Allah, banyak pun ilmu, tapi tidak akan dapat kita mendapat kesempurnaan mengesakan Allah.
Sebab selagi ada sedikit aja keakuan diri, maka selagi itu masih ada lagi tidak sempurnanya hidup kita. Jadi perhatikan betul-betul dalam keadaan diri kita. Susah kita nak menerima. Sebab apa? Kita dah terbiasa duduk dengan golongan-golongan yang mengaku diri. Orang di kalangan orang-orang yang cerdik pandai. Kita bercampur, kebanyakan semua mengaku diri. Ada sifat bawa sombong, akhlak buruk, jadi tamak, macam-macam. Kita berjumpa orang yang begitu banyak. Minta maaf saya cakap. Maka itu kita tidak akan dapat faham. Bila diceritakan tadi, hilangkan keakuan diri, kita hilangkan macam mana? Kita akan tertanya-tanya, tersoal-soal. Selagi tidak betul-betul kita mengenal diri, dan kita tidaklah dapat nanti membuang keakuan diri. Sebab bila kita dah benar-benar kenal diri, rata-rata, benar-benar, maka Allah yang menyata. Maka kita semua binasa, tidak ada kita. Tapi masih lagi ada lagi, maknanya tak sempurna lagi pengenalan. Masih diseksa. Bukan diseksa di neraka, bukan. Dia terseksa di dalam keadaan kita sekarang ini. Sebab merasa keakuan diri itu adalah satu seksaan. Itu satu kemalangan yang berat. Tapi bagi orang yang tak mengaji ni, kenal diri, kenal Allah, tentulah dia tidak akan merasa itu satu kemalangan yang berat. Dia nampak yang lain lebih berat kemalangan. Bilanya nanti akan datang, nanti dihitung apa semua kita berada di dalam, masuk dalam neraka, malanglah nasib. Di sini dia tak rasa kemalangan tu. Kemalangan tu adalah bila kita ada rasa keakuan diri. Sebab punca daripada kita di sini merasa keakuan diri, maka tetaplah kita khalidina fiha la yabun. Tak beranjaklah duduk. Kalau baik, baiklah. Kalau tak baik, tak baik. Dia bergantung pada di dunia ni. Di dunia ni dengan siapa kamu berkehidupan? Selagi kamu tak kenal diri, tak kenal Allah, kamu tak berkehidupan dengan Allah. Kamu berkata, ya Allah, 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 tapi kamu tak berkehidupan dengan Allah. Berkehidupan dengan Allah tu harus kenal diri. Bila dah kenal diri, tak ada diri, yang ada hanya Allah. Tu kehidupan Allah. Tu makna berkehidupan dengan Allah. Bergerak kita, bernapas kita, ke mana kita pergi, semua kita rasakan Allah. Memang hakul yakin dia lah menentukan. Saya nak menentukan apa? Saya naik kapal terbang 10 minit pun terlepas. Tak boleh pergi. Itu ketentuan siapa? Kita duduk-duduk orang bagi duit. Kita duduk-duduk je datang orang. Perkenalkan diri dia gini-gini. Jadi siapa punya rancangan daripada kita tak payah nak susah-susah. Hari ni saja kita bangun tidur, siapa kejutkan kita? Nak tidur tu pun sendiri, siapa yang tidur dengan kita? Jadi nak menyangka lagi kita ni ada kuasa. Janganlah. Jangan kita nak merubah. Allah Ta'ala punya aturan. Kenallah diri, kenal Allah. Maka kita tidak berani untuk nak merubah sesuatu ketentuan Allah. Qada dan qadar. Iaitu kita tetap dah bahawa merasakan yang wa qada rabbuka. Yang tetap ada hanya Allah punya kekuasaan. Baik bergerak iblis tu pun tanpa izin Allah, tidak mampu iblis tu nak menyedut nafas. Allah juga diminta. Iblis minta pada Allah. Dahlah dia bersikap gitu. Dia bersikap maknanya derhaka kepada Allah. Dan derhaka minta pula lagi kepada Allah untuk menyesatkan. Allah bagi. Kerana Allah yang punya skrip tu semua. Hakikat sebenarnya dia mengeluarkan perkataan tu, skrip tu daripada Allah. Jadi iblis tak ada salah kan? Bukan tak ada salah. Sekarang ni kamu kalau tak kenal diri, tak kenal Allah, kamu kerja menyalahkan orang, menyalahkan makhluk. Tak habis-habis letih. Tapi kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, kita dah tak nampak menyalah-nyalah. Kita nampak semua cerita-cerita, kisah-kisah Allah. Aman kita, kita tak ada musuh. Kita tak ada apa-apa kehendak lain melainkan Allah, mengesakan Allah. Jadi tu saya cakap tadi, buangkan betul-betul keakuan diri, baru betul kita dapat tauhid dengan Allah. Tauhid penglihatan, tauhid pendengaran, tauhid perkataan, tauhid kehendak, tauhid kudrat. Semua kita tauhid, semua hak Allah Subhanahu la ilaha illallah. Maka amaliahkan dalam kehidupan nikmat ya Allah.
Kita berbuat bukan dasar kepada sesuatu yang kita hendak selain Allah. Kita berbuat dasar ilahi anta maksudi waridaka wa bimaghfiratik. Betul-betul kita nakkan Engkau Allah, leburkan aku ya Allah. Jangan ada keakuanku. Makrifatku hanya Engkau ya Allah. Tidak aku pandang sesuatu melainkan Engkau dahulu. Kerana aku memandang dengan penglihatan Kau. Aku tidak ada penglihatan ya Allah. Penglihatan pun kita tak mau mengaku ada penglihatan kita. Ilmu saja ni pelik lah. Ini bukan ilmu saya. Ini ilmu sejati yang dibawa oleh Nabi Adam sampai 124,000 Nabi. La ilaha illallah. Tak ada, semua tak ada. Siapa yang mengaku ada? Pakaian Adam tu kan tak ada. Jadi yang ada apa? Dialah. Yang kau nampak yang lain selain Allah. La ilaha illallah. Jangan pandai baca. Pandailah arif. Jadi arif. Jadi kita bukan sekadar tahu la ilaha illallah tiada Tuhan, tetapi kita mengamaliahkan bahawa betul-betul yang bergerak kita mengangkat tu Allah. Kita datang sini Allah. Semua kita memikirkan Allah ya. Lazimkan gitu. Insya-Allah kita berada dalam benteng Allah. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Bila kita dah betul-betul tak ada kita, yang ada hanya Allah, maka tidak ada yang di langit dan di bumi seisi-isinya dapat memudaratkan kita. Sebab apa? Sebab kita dah tak ada keakuan diri nak mudarat apa. Semua dia belaka. Bukan banyak, dia belaka. Semua di langit dan di bumi di bawah kekuasaan Allah. Semua yang di langit dan di bumi tunduk di bawah kekuasaan Allah. Mengapa kita merasa seolah-olah kita pula yang mengarahkan kepada Allah? Ya Allah aku nak ni. Ya Allah. Masih lagi kita sifat keanak-anakan. Masih lagi sifat tak kenal mak bapak lagi. Baru mewaris. Mewaris apa Ustaz? Dia belum lagi faham apa tu hormat mak bapak. Kita kena ajar. Bukan biarkan. Jadi kita sampai bila? Sampai dah ke maghrib. Tak nak belajar berakhlak dengan Allah. Nak upah. Upah yang manjang. Dia tak faham. Dah hari-hari bagi Allah bagi upah tak cukup-cukup lagi. Nak upah lagi. Tak faham. Upah yang paling besar sekali yang kau tak perlu upah lagi adalah Allah. Kalau kata Zulkarnain tadi, orang ramai nak bagi dia sesuatu yang lumayan supaya dia buat tembok antara dia dengan Ya'juj Ma'juj. Kerana Zulkarnain kata apa? Upah aku dah ada pada Allah, dah tak payah, dah cukup. Cukup. Ini kami nak bagi lumayan semua. Pasal ni susah nak buat. Hanya engkau yang boleh, Zulkarnain. Tak. Kita sama-sama. Sebab aku tak memerlukan upah. Aku cukup dengan Allah SWT. Jadi kita kalau orang dah kenal diri. Zulkarnain tadi dalam surah Al-Kahfi, dia dah kenal diri, kenal Allah. Maka tu dia boleh bercakap, cukup Allah. Kita tak nampak lagi cukup, kita masih tak cukup lagi. Dia kata cukup lah tu dia. Sebab apa? Allah lah segala-gala. Kalau kita kata minta, mana tak cukup lagi. Jadi dalam kekayaan tadi, ada kekayaan yang lebih kaya. Dalam syurga ada yang lebih enak daripada syurga. Ada yang lebih nikmat daripada syurga. Apa? Pemilik syurga itu sendiri. Kerana penduduk-penduduk di dalam syurga, kata Rasulullah SAW, mereka ini hari Jumaat nak berpusu-pusu pagi-pagi. Nak keluar seperti orang keluar hari Jumaat. Nak beribadah. Seronoknya tadi. Nak beribadah. Apa sebab ya Rasulullah? Sebab mereka penduduk syurga yang paling tinggi sekalipun, hari Jumaat adalah hari untuk memandang wajah Allah. Berpusu-pusu, bersiap-siap seperti kita hari Jumaat nak ke masjid. Begitulah penduduk. Masih kurang lagi duduk di dalam syurga, Rasulullah kata. Jadi itu beruntunglah. Ketika di dunia ni, kita dapat memandang berkehidupan dengan Allah SWT. Itulah matlamat sebenar. Supaya kita celik, kita buka, kita tidak buta. Allah dah bagi tahu bahawa siapa kat dunia ini buta, kelak di akhirat lebih teruk buta.
Dan mereka ni orang-orang yang tak menyumpai jalan yang benar. Mereka inilah orang yang sesat. Buta dimaksudkan Allah tu bukan mata ni buta. Mata buta tapi mata hatinya tidak memandang. Tidak dia lihat Allah dahulu sesuatu yang Allah jadikan. Masih lagi dia mandang kipas tu kipas. Masih dia mandang tadi mendengar bunyi-bunyi sesuatu. Bunyi kipas, bunyi lori, bunyi apa saja bunyi pun masih lagi dia dengar bunyi tu. Dia tak dengar bunyi tu suara Allah. Dia tidak olahkan. Maka itu dia berada di dalam keadaan kemurungan ataupun di dalam keadaan sentiasa tak cukup. Walaupun keliling seisi-isi dunia menghampirinya, mengabdi pada dia, tetapi dia tidak tenang, tidak cukup. Kerana naluri kita Allah jadikan adalah memandang wajah Allah. Sentiasa lebur dengan Allah. Asyik dengan Allah. Itu naluri kita masing-masing. Tetapi kita nak merubah ketetapan yang telah Allah tetapkan. Mana mungkin. Maka itulah kita membuat sesuatu tu akan ditanya. Jadi kita tak boleh kata, ya Allah engkau dah tetapkan aku jadi macam ni. Tak boleh. Sebab kita ditanya. Allah dah dudukkan kita tempat wa qadara rabbuka. Tetapkan diri engkau, qada aku adalah kau dengan aku. Jangan dirasa keakuan diri. Tapi engkau masih lagi tidak mau. Maka engkau akan ditanyai. Kita tak boleh tanya Allah, ya Allah, mengapa kau tetapkan aku begini? Mana boleh. Kita yang ditanya, apa yang kau telah perbuat setelah aku mengqadakkan diri aku supaya engkau rasakan aku tak mau ada keakuan diri, engkau merubahnya. Jadi, kita di hadapan Allah tidak lagi boleh berbohong. Semua dalam kitab yang diserah kepada kita seperti kitab itu penuh dengan apa setiap detik-detik tu dalam tu tidak ada yang kabir, yang saghir, semua ada dalam kitab yang dibagikan kepada kita tu. Menangis kita, apa kitab ni? Luar biasa. Setiap detik yang aku buat semua ada dalam ni. Bukan 5G dah, 100G. Siap filem, siap tengok dalam tu. Lihat, iqra' kitabah. Kafa bi nafsika yauma 'alaika hasibah. Tengok sendiri kitab. Jadi lihatlah. Ini untuk kita selamat berada dalam benteng Allah. Allah Ta'ala kata, buang keakuan diri. Supaya kitab kau jadi comel. Kitab kau jadi bagus. Yang kau akan lihat nanti adalah semuanya adalah hak-hak Allah. Nur cahaya-cahaya Allah dalam kitab kau. Itu jalan yang Allah bagi, itu memang jalan yang mudah. La ilaha illallah. Maka la ilaha illallah tu tak ada keakuan diri, maka Allah bagi ilmu, Allah bagi makrifat, Allah bagi apa kekayaan, Allah bagi kudrat macam-macam untuk diuji. Bagaimana kau nak olahkan? Adakah kau mengaku tu ilmu kau bila dibagi? Tidak, ya Allah, ilmu kau. Sebab kita dah menafikan. Tapi bila penafian kita tidak ada, maka datang ilmu Allah juga, kita mengaku ilmu kita. Datang kudrat Allah, kita kata, ini kudrat aku ya Allah. Kita menjadikan ana rabbukumul a'la. Biadab kita ni. Allah nak selamatkan kita, kita mengaku kita pula Tuhan. Padahal yang selamatkan Allah, ketentuan Allah, Allah selamatkan kita, kita mengaku, ini akulah. Ini akulah. Tanaman ni aku yang tumbuhkan. Aku buat gini. Maka jadi baik. Bila kita buat, selalu jadi baik. Sekali tak jadi baik. Baru kita menyesal. Ya Allah, selama ni aku tersilap. Selama ni apa pun usaha ikhtiar aku buat semua daripada engkau. Dan engkau yang menentukan, ya Allah. Betapapun baik padi yang kita gunakan untuk kita tanam. Tapi tetap yang menumbuhkan tu tetap Allah. Itulah padi yang paling baik. Tadi orang polis cerita kat saya, padi yang paling baik, padi kebal nama dia. Padi pun ada kebal. Dia kata kenapa kebal? Dia kena panas, kena hujan, dia tahan. Oh gitu ya dia. Siapa punya ilmu tu? Allah juga. Jadi dia kata padi kebal. Jadi rupanya tak kebal juga. Kalau Allah sendiri yang tak pelihara. Kalau Allah tak tumbuhkan, tetap juga kebal ke tak kebal, tetap tak tumbuh. Jadi kita jangan bergantung kepada apa pun. Kita dibagi ilmu, ikhtiar, tetapi sesungguhnya yang menetapkan, yang menumbuhkan, itu hanya
Allah SWT. Jangan kita putus asa. Jadi serahkan banyak kepada Allah. Kerana apapun ikhtiar kita daripada Allah. Kita kata kita bagi makan ni. Oh, kambing kita, lembu kita jadi bagus. Tapi rupanya sebenarnya ada yang lagi bagus. Kadang-kadang gitu. Jadi jangan bersandar kepada makanan yang tu sebab jadi bagus. Tapi cukup ikhtiar yang Allah suruh begini yang membaguskan Allah. Jadi perkataan kita tersilap sedikit akan jadi sesuatu teguran yang daripada Allah Subhanahu Taala. Allah tu sayang kita. Jangan jadi sampai azab kita buat tak tahu. Dia bagi kita banyak istidraj, dia bagi kita macam-macam. Lepas tu kita mengaku kita, lepas tu Allah bagi tambah lagi supaya kita bertambah jauh dengan Allah. Itu lagi malang lah. Tapi kalau Allah bagi sedar, itu alhamdulillah masih lagi Allah sayang kita. Kita kena baca alam ni adalah sentuhan-sentuhan semuanya daripada Allah nak mengajar kepada kita. Amsalah linnas. Perumpamaan bagi manusia-manusia ini. Jadi beruntung kita. Rasakanlah kelazatan kehidupan kita dengan Allah Subhanahu. Olahkan supaya jangan sampai sekalian alam ini boleh menyebabkan kita lupa kepada Allah. Dan kita talak 3 dunia dan seisi-isinya supaya kita dah bergantung betul kepada Allah Subhanahu Taala. Kita mengisytiharkan bahawa jangan sampai lagi dunia ini dapat menggoda kita. Makna dunia ni, maknanya dalam dunia ni ada kedudukan, ada harta, ada wanita, ada tahta. Makna ada kedudukan ini yang dimaksudkan dunia ni. Yang kalau kita tidak dapat kalahkan ni tadi, maka kita hanya dapat sebut saja nama Allah, tapi kita tak dapat kemanisan asyiknya dengan Allah. Rugilah kita ni. Innal insana lafil khusr. Dalam kerugian. Dari itu jangan kita menghabiskan masa dengan tidak mengesakan Allah. Jadi setiap satu bab ke satu bab, cerita ke satu cerita yang Allah hampirkan kita duduk ke satu puasa tu, maka habiskan satu bab tu dengan tetap mengesakan Allah tanpa rasa ada keakuan diri. Olahkan dalam kehidupan kita. Kalau kita bekerja di pejabat, macam mana kita nak olahkan diri kita dan orang-orang dalam pejabat kita itu, teman-teman kita, supaya sentiasa mengesakan kita dan mereka kita ajakkan. Itu terserah dia nak. Yang penting kita ada tak buat tugas itu. Kita mengesakan dan kita sama-sama. Bukan kita ngikut dia orang yang tak mengesakan Allah, yang lalai. Jadi satu bab yang Allah bagi, satu bab bereskan. Tak kira siapa kita, posisi apa pun. Kita kerani ke, kita pegawai ke, kita bos ke, kita pencuci bangunan pejabat ke, apa pun posisi kita, ajakkan kepada kita dan semua mengesakan Allah. Itu orang yang paling beruntung. Orang yang tidak rugi. Jadi Allah tidak memandang posisi kau seorang raja ke, menteri ke, datuk ke, puan sri ke, ataupun kau paling bawah pencuci longkang ke. Allah tak pandang tu. Allah pandang macam mana engkau mengesakan Allah tanpa ada rasa keakuan diri. Itu yang Allah pandang mulia. Kau ustaz, kau alim, kau apa pun posisi kau, tetap juga kau tinggi ilmu kau keluar berdakwah 40 tahun ke 50 tahun, tetap juga waktu tu Allah memandang bagaimana engkau mengesakan Allah dan mengajak mengesakan Allah. Tetap juga mengesakan Allah, menomorsatukan Allah dan mengajak mereka semua mengesakan Allah. Itu Allah pandang, tak ada kerja lain yang lebih tinggi derajat dia. Jangan kita nak tunggu kaya baru kita nak rasa kita nak buat kerja dakwah. Kita banyak ilmu baru aku nak. Tak payah. Bukan saya maksud saya tak payah belajar. Belajarlah, sambil tu belajarlah. Tapi yang paling mustahak kita kena tahu. Apa pun pelajaran dia, Allah tak akan tanya berapa banyak ilmu kau, berapa kitab. Allah nak tanya setiap waktu kau ngajak tak mengesakan Allah sama-sama. Itu tadi.
Kadang-kadang kita terlupa, kita masuk masjid, kita rasa kita dah beribadah di dalam masjid 40 tahun. Kita orang lama masjid, kita layan diri kita. Jadi aku ni dah banyak amalan aku. Engkau baru datang masjid baru 2 tahun, aku dah 40 tahun. Dia datang, dia bisikkan begitu. Bisikkan hawa nafsu. Hawa nafsu ni ada batalion tukar ampu dia. Bila kita layan nafsu, tukar ampu dia keluar lah. Batalion dia. Memang kau hebat. Tu belum iblis lagi. Iblis tu bawah lagi. Yang hebat tu hawa nafsu. Dia lebih tahu diri kita. Kita buka switch keakuan diri, dia pun hawa nafsu kita mengatakan, memang kau dalam kampung ni kau seorang je. Kalau kau tak ada kat kampung ni, semua ni orang tak tauhidkan Allah. Engkau seorang je ilmu tauhid. Orang tak pandai semua. Kita pun dengar macam tu, kita pun segar. Habis. Tu pasal bahayanya ada sifat keakuan diri tu. Mudah sangat batalion keakuan diri tu akan datang keluar. Bala tentera dia. Mengangkat kita supaya kita rasa hebat lagi. Kita tak sedar. Itu pasal Rasulullah kata suruh puasa. Bila kita berpuasa, puasalah betul-betul puasa dengan tak mahu ada keakuan diri. Baru kita nampak rupanya, ya Allah, teruk betul aku ni. Lagi aku puasa, lagi aku nampak hawa nafsu aku. Kalau kita tak puasa, tak nampak. Kita rasa okey je. Bila kita puasa, tak mahu ada keakuan diri. Dalam berpuasa tu kita lapar dan dahaga kan. Waktu tu dia akan jelas kita nampak, membisikkan supaya kita lingkup diri kita sendiri. Jadi kita ni musuhi pada diri kita sendiri tu lebih bahaya. Tu orang kata musuh dalam selimut. Diri kita lah tu. Selagi kita tak perang, tak istiharkan perang dengan hawa nafsu, selagi itu kita tidak akan dapat jiwa yang tenang. Kita pun tak tahu apa tu ketenangan. Duit banyak tak tenang juga. Raja-raja tu pun masalah juga. Duit banyak. Apa pun cukup. Orang sanjung di mana pergi pun tak cukup juga. Tak puas. Carilah orang yang betul-betul puas, tenang bagaimana orang. Tak lainlah orang yang beruntung. Siapa-siapa yang dengar YouTube ni, yang berada di dalam majlis ni, itu yang paling beruntung. Kerana dia hanya nakkan Allah. Itu orang yang paling beruntung. Allah sendiri bagi tahu. Engkau telah mendapat kemenangan daripada aku. Apa tu ya Muhammad? Apa itu ya Allah? Muhammad bertanya kepada Allah, inna fatahna laka fathan mubin. Nyata engkau telah dapat, Muhammad dan orang yang mengikuti jejak langkah engkau telah mendapatkan kemenangan. Nyata daripada aku. Bukan dia bohong-bohong, nyata, mubinah. Allah yang kata, nyata engkau dapat kemenangan. Apa dia? Tak adalah keakuan diri. Yang kau tahu kehidupan kau adalah mengesakan Allah. Tak mau. Bangun aja tidur, sampai nak tidur balik, hingga tidur dalam mimpi pun kau mengesakan Allah. Ada pernah mimpi kita ni mengesakan Allah? Kalau dah sampai ke tahapan itu, kita dah mardiyah. Jiwa kita bukan mutmainah lagi, mardiyah. Atas pada mutmainah, setenang-tenangnya. Lebur kita tak ada keakuan diri. Dia je kita rasakan. Sampai dalam mimpi pun kita nak nolong orang supaya mengajak pada tauhid. Dalam mimpi pun. Terbawa-bawa di luar pekerjaan kita mengesakan Allah, mengajak orang, sampai terbawa-bawa dalam mimpi. Begitu sekali. Jadi itu yang kita nak. Sampai dalam mimpi kita mengesakan Allah. Tak mau keakuan diri. Ni kadang dalam mimpi lain pula tajuk dia cerita. Maknanya masih lagi Allah nak ajar kita. Masih ada lagi kat dunia ni. Engkau ada yang sangkut lagi. Dia kalau lulus tu maknanya kau dalam mimpi tu kau dapat kemenangan. Kau dalam mimpi tu sendiri pun kau mengajakkan orang mengesakan Allah. Tak mau ada keakuan diri. Terbawa-bawa. InsyaAllah. Bila kita di dunia lagi, Allah Ta'ala kata, dah berhidupan dengan aku. Dan kau berjalan, bergerak, diam. Kau tafakaruna fi khalqi samawati wal ardh. Kau bergerak, duduk, baring. Apa keadaan pun, semua. Kau tafakaru, fikirkan Allah semua. Kau tak nampak yang lain ada kuasa. Itu orang yang bijak, kata Allah. Allah yang maha bijak, maha pandai. Kata kita ni pandai. Memang betul sah pandai. Apa ciri-ciri dia?
sentiasa 24 jam berdiri, duduk, baring, rukuk, apa keadaan dia sentiasa tafakaru fi khalqis sama wa tiwala. Sentiasa dipikirkan dari 7 lapis langit, seisi-isinya 7 lapis bumi, semuanya dia nampak, semuanya tak lain Engkau lah ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Tak ada sia-sia pun. Apa yang kau jadikan, baik yang nampak, yang tidak nampak, yang halus, tetap tidak sia-sia Engkau lah ya Allah, menyatakan dirimu lah ya Allah yang esa tu tadi. Ini orang yang bijak. Maka datanglah ilmu segala ilmu datang kepadanya, memberitahu kepada dia untuk bawa dia kepada Allah. Kerana ilmu-ilmu ini sendiri tidak sampai kepada Allah. Jadi yang boleh sampai adalah nur. Sebab ilmu-ilmu itu bergantung terjadi daripada nur Muhammad. Dan nur Muhammad saja yang boleh sampai mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi belajarlah ilmu itu sampai dapat pati dia, iaitu titik. Titik itu adalah nur. Nur itu yang akan sampai kepada nur zat Allah Ta'ala. Kepada dinding zat. Dan barulah kita tahu sesungguhnya dialah yang mengesakan dirinya sendiri. Saya rasa cukup sampai situ dulu. InsyaAllah kita bagi pada Ustaz untuk menyambung. Tabarakallah. Terima kasih banyak kepada Ustaz Aziz. Terima kasih kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenar-benarnya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Telah mengurniakan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kepada kita rezeki yang paling besar, iaitu attachment dengan para itrati. Mudah-mudahan amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, taraktu amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa itrati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kalau kamu berpegang dengan keduanya tidak akan sesat. Pertama sekali kitab Allah, yang kedua itrati. Kalau kita tengok umat Islam pada hari ini berpecah belah. Jadi nyatalah bahawa sebenarnya sesungguhnya hadis kitab Allah wa itrati ini sememangnya dalam ilmu hadis dia lebih kuat daripada hadis kitab Allah wa sunnati. Kerana umat Islam berpecah belah pada hari ini, berpecah belah tu dengan bermodal, masing-masing bermodalkan dua perkara inilah. Masing-masing kitab Allah dan juga sunnati, hadis, baca hadis dengan pahaman masing-masing, membaca hadis dengan pahaman masing-masing, sehingga menyebabkan umat Islam terpecah belah. Sebab itulah ada hadis yang lebih kuat menurut ahli hadis, iaitu kitab Allah wa itrati. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekarang, sidang hadirin, hadis yang adalah kita sama-sama bantu masyhurkan ialah kitab Allah wa itrati. Dan pada hari ini pun saya yakin kita bersama dengan salah seorang daripada itrah Nabi Muhammad SAW yang bersambung ataupun mempunyai rabitah. Istilah dia dalam ilmu salik adalah rabitah, iaitu insan-insan yang mempunyai kesinambungan ataupun ketersambungan, ataupun rabitah, ataupun disebut madat dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membawa sudah pasti yang sampai kepada hadrat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pasti juga tersambung dengan Allah yang Maha Agung. Oleh kerana itulah para pecinta benar-benar dalam kecintaan mereka kepada rukun Islam dan rukun iman serta rukun ihsan ataupun ad-din itu sendiri, kegemaran mereka adalah berselawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan solawat ini bagaikan kepala kereta api. Kepala dia satu saja. Tapi dia membawa seluruh amalan-amalan yang lain. Maka kita
Kalau kita zikir la ilaha illallah pun di belakang kepala gerabak. Kalau kita zikir subhanallah pun ia gerabak kedua. Kalau kita zikir alhamdulillah pun dia di belakang gerabak kepala, enjin gerabak nombor 3. Enjin yang menarik kereta api itu depan sekali itu satu je. Tapi dia adalah selawat. Di belakang ni berpuluh-puluh gerabak. Yang betul-betul di belakang kepala kereta api ni bagi saya rasa lah, ialah solat lah. Ia adalah amalan yang pertama akan dihitung. Tetapi ingat, solat itu tidak akan sah tanpa selawat. Orang bertanya apakah bukti ataupun dalil pentingnya selawat. Dalilnya itulah. Solawat ini merupakan salah satu dari rukun solat. Jikalau tidak ada solawat, maka seluruh solat tidak sah. Dalil yang kedua ialah wujudnya golongan yang tidak dapat masuk syurga walaupun sudah dapat kebenaran masuk syurga. Dalam hadis itu, di akhirat nanti dia mencari-cari di manakah pintu syurga. Malaikat dah bagi, Allah Ta'ala dah bagi izin masuk syurga. Malaikat-malaikat pun dah bagi jalan masuk syurga. Sampai kat luar, cari pintu syurga. Mana pintu syurga ni? Mana? Cari. Pusing. Tak jumpa pintu syurga. Golongan ini ialah golongan yang dikatakan di dunia ini ketika hidup mereka tak mau selawat. Jadi memahami hadis ini kita rasa pelik. Mana ada orang Islam tak nak selawat? Mana ada orang Islam tak pernah selawat dalam hidup dia? Kalau dia pernah solat satu solat pun dia dikira sebagai pernah solawat. Jadi siapakah golongan ini? Jadi kita bimbang kerana sekarang ini ada golongan yang umat Islam juga, tapi yang wayamnaun al-maun, maknanya dengan kuasa yang dia ada tu dia menghalang orang lain selawat. Orang lain suka qasidah, dia gunakan kuasa yang dia ada untuk menghalang orang nak berqasidah. Orang lain cintakan ahlul bait, cintakan para habaib, cintakan itrati, dia halang, dia simpan, dia kitmanul ilm, dia tutup ni. Doktrin kecintaan kepada itrati, kepada ahlul bait dia tutup rapat. Ketika mana khutbah, ketika di mana mereka membacakan hadis, ajarilah anak-anak kamu, kenalkanlah anak kamu dengan Al-Quran, kenalkanlah anak kamu, dengan yang seterusnya dia tutup, tak baca. Kenalkanlah anak kamu dengan ahli baitku, yang seterusnya kenalkanlah anak kamu dengan yang pertama, kenalkanlah anakmu dengan Al-Quran, kenalkanlah anakmu dengan Rasulullah, kenalkanlah anakmu dengan ahlul baitku. Ahlul baitku tu dia simpan, dia kitman, tutup. Sedangkan dalam mimbar-mimbar mereka bacakan dah hadis tu bagus. Cuma yang terakhir tu mereka tidak membacakan hadis. Mereka tidak ubah seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pendeta-pendeta Yahudi yang membacakan ayat-ayat yang mereka gemar, yang mereka suka, dan menutup ayat-ayat yang lain yang mereka tak suka kerana ayat-ayat itu menikam lubuk hati mereka, menikam jantung mereka, menikam kepala otak mereka. Jadi ubatnya apa? Ubatnya ialah inilah dia ubatnya yang Ustaz Aziz bagi tahu. Menghilangkan keakuan diri dan menimbulkan Allah. Apa pula dalil menimbulkan Allah? Dalil saja, perleh ni dalil saja. Ada dalil, jangan bimbang. InsyaAllah ada. Dalil insyaAllah ada. Cuma kita yang tak tahu. Dalil dia sepatah je ya, tuan-tuan dan perempuan. Dalil dia sepatah je, iaitu sifat Allah ini mubin. Mubin ni maksud dia nyata. Nyata? Mana Allah? Mana Allah? Mana Allah? Kata nyata. Kau tak beriman ke dengan Allah ini mubin? Allah ini nyata. Baiklah, katakanlah kau tak berjaya nampak Allah ni mubin kan. Ada satu lagi benda mubin. Ada satu lagi benda yang mubin juga, tapi kau tak nampak. Apakah benda tu? Syaitan.
Dalam Quran disebut sebagai aduwwum mubin, musuh yang nyata. Aduwwum mubin, musuh nyata. Awat hang tak tanya, mana syaitan? Kata nyata, mana syaitan? Benda inilah sebenarnya kena dikupas. Sebagaimana kita kupas pisang, kupas untuk mendapatkan isi dia. Sebagaimana kita kupas buah ni, kan, untuk mendatangkan isi dia. Kalau tak kupas kulit dia, hang makanlah sekian kulit. Ini sudah. Pi duduk. Allahumma salli ala Muhammad. Bila kupas baru kita boleh dapat zat dia. Contoh yang paling nyata yang tak boleh makan kulit ialah buah nyok lah. Jadi hendaklah dikupas dulu dia punya sabut dia. Lepas kupas sabut, kupas pula dia punya tempurung dia. Lepas buang tempurung dia, kupas pula dia punya, kita tak sebut kupas, kita sebut kisak. Kisak pula dia punya isi dia yang putih tu. Barulah dapat santan. Dah dapat santan, tak jadi lagi. Hang kena makan, hang kena rasa. Baru dapat zat. Tu buah nyok. Dalam bertauhid macam mana? Macam mana tuan-tuan nak dapatkan zat? Allahumma salli ala Muhammad. Lagu tu lah juga cerita dia. Jalan yang panjang. Kupas dulu. Sebagaimana semalam, Allahumma salli ala Muhammad, diceritakan dalam majlis kita, dalam talk kita semalam, kita cakap satu lagi ayat-ayat Allah, iaitu sesungguhnya majlis ilmu adalah taman-taman syurga. Yakin tak majlis ilmu ini adalah taman syurga? Kita semua yakin. Semua kita orang Islam yakin. Tak ada seorang pun daripada budak kecil tadika sampailah orang tua, tak ada siapa yang menafikan majlis ilmu adalah syurga. Tapi mana bidadari dia? Mana hidangan-hidangan dia? Mana dia punya syurganya mana? Tidak lain dan tidak bukan nak cerita bagi agama ini perlu dikupas. Ad-din an-nasihah. Nasihah ni maksud dia isi. Kita nak pergi kepada isi tu. Ad-din an-nasihah. Kita kupas dunia ni. Kupas. Dapat zat. Dapat zat dia. Zat kepada majlis ilmu adalah syurga. Di sini kita boleh bersatu. Dan daripada hal-hal yang kita boleh duduk dan menyatakan seia sekata, sehati sejiwa, sebulat suara. Di sini kita mulakan langkah untuk membina kesatuan ummah. Di sini. Di antaranya tadi ingat banyak dah dalam 2 hari ni. Banyak Allah bagi kepada kita dalil-dalil yang dapat kita duduk sebulat meja, sehati suara, seia sekata demi nak mengembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hablum minallah, hablum minan nas, bersatu dalam satu ukhuwah silaturahim kasih sayang. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cara dia tadilah yang Ustaz Aziz sebut tadi tu, cara yang paling mudah, cara yang paling basic, cara yang tidaklah tinggi, cara yang tidak complicated. Tak pernah pun buka kitab walaupun sehelai, tetapi hanya melaungkan kata-kata yang sama, iaitu mengajak mengesahkan Allah. Cara dia macam-macam lah. Cara dia macam-macam. Ada caranya orang yang sesuai dengan orang tu, dia sesuai tahap qasidah je lah. Ada yang madih je lah. Ada yang tenggelam dalam alam ilmu hadis lah, tempulang. Yang penting jangan lupakan pengesaan Allah tu. Ustaz Aziz berikan satu lagi kaedah yang selalu kita lupa, iaitu la ilaha illallah. Paling basic la tu, menafikan wujud diri. Macam mana cara dia? Dengan kembali kepada ilmu tauhid.
kembali kepada ilmu kalam, iaitu semua yang ada ni adalah maujud menurut istilah ilmiah. Yang wujud hanya Allah. Jadi takkan kita tak boleh nak beza antara wujud dan maujud. Pi ke situ balik. Kepada ahli-ahli ilmu, alim-alim ulama, asatizah, pi ke situ balik. Ilmu paling asas, paling basic. Tuan-tuan balik kepada ilmu nahu. Wujud dan maujud. Dah selesai tuan-tuan. Tak payah nak berbalah-balah tentang nak menuduh-nuduh, berbalah-balah wahdatul wujud ke, nak menuduh-nuduh, tak payah tuan. Ambil yang baik, buang yang keruh, ambil yang jernih, buang yang keruh. Cuba dulu. Kita buat dulu apa yang Ustaz Aziz pesan-pesankan, apa yang Ustaz Aziz wasiatkan, yang amanahkan kepada kita, supaya kita menafikan diri, mengisbatkan ilahi. Dia bukan satu benda yang baru. Menafi diri, mengisbat ilahi ni slogan yang dah lama, daripada sebelum-sebelum tu lagi. Datuk kenali, bahkan dia ni ada nas daripada Al-Quran dan Sunnah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf atas keterpanjangan. Minta maaf jika ada keakuan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batalion kalau kita dengar daripada ustaz tadi, batalion hawa nafsu tadi, sampai mengampu-ngampu apa semua tu, semua tu berjalan. Kita kena perhatikan yang dikatakan fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian, diri kita ni musuh utama keakuan diri tadi tu, yang dia masuk tadi. Saya terima benda tu, betapa pedih, betapa azabnya apabila kita menerima benda-benda tu semua yang Allah Ta'ala nak bagi tahu. Dan hari ini peringatan bagi saya untuk saya memperlihatkan lagi iaitu kehadiran yang dikatakan keakuan diri tadi tu. Bahaya betul. Bahaya betul. Sampai macam-macam lah. Dia menunggu ibarat dia menunggu di depan pintu. Keluar je sap dia masuk, dia menghentam kita. Tapi tak apa, itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala menegur kita supaya kita sentiasa, Allah Ta'ala sayang kita, supaya kita sentiasa nak meleburkan keakuan diri kita yang ada hanya Allah, supaya kita dapat menyatakan semua tu keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang nikmat yang Allah Ta'ala beritahu tadi dalam Quran, inna fatahna laka fathan mubina. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperteguhkan kita semua, menjadikan kita ni seorang yang membuat sesuatu apa perkara pun iaitu ahsanu amalah, menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah, insya-Allah. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bersama-sama berkumpul dalam masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga kita dapat diberikan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diri kita ini juga menunjukkan keesaan diri juga. Alhamdulillah. Seperti mana yang dikatakan, apabila kita mengadakan keakuan diri kita, itulah yang dikatakan azab yang akan membawa kita kepada kelalaian dan pelbagai perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang membawa kita kepada tidak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keakuan diri kita hendaklah sentiasa diselidiki sebenar-benarnya, sehingga betul-betul kita mentiadakan diri kita, dan itulah yang dikatakan baru kita dapat mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa yang diucapkan oleh Ustaz Azai, Syekh Latif dan anak-anak tadi semua, untuk teman-teman kita. Semua daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus suci, daripada kalimat-kalimat Rabbi yang tak lain sama-sama nak mengajak kita menombor satukan Allah di setiap detik, saat, waktu. Jangan masuk lagi yang lain, melainkan mengesakan Allah. Padukan, penuhi, jangan ada lagi renggang-renggang lagi. Ada soft-soft yang rapat, mampatkan, satukan betul-betul. Sekalian alam ini adalah keluarga kita. Keluarga yang sama-sama yang kita ajak mengesakan Allah. Sekalian alam ini barulah mendapat rahmatan lil alamin. Dan kitalah salah seorang yang membawa rahmat kepada sekian alam apabila kita dah jadikan sekalian alam ini adalah satu tubuh pada kita, yang sama-sama kita mengajakkan kasih sayang. Untuk kasih sayang itu tak lain mengesakan Allah sama-sama, baik dia makhluk apa pun, baik yang kita nampak, yang tidak nampak, semua hala tujunya kita ajakkan sama-sama dengan kita mengesakan Allah. Jangan bagi ruang kosong lagi, melainkan setiap inci-inci halus sekalian alam ini dipenuhi dengan mengesakan Allah, seperti mana Allah mengesakan dirinya. Jadikan sekian alam ini adalah teman-teman kita, iaitu teman-teman yang kita ajak bersama-sama, teman-teman atau keluarga-keluarga kasih sayang yang kita tidak pernah ada musuh. Kita menganggap sekalian alam ini adalah keluarga rahmatan lil alamin, ataupun keluarga rahmah bainahum, kasih sayang sesama kita. Jangan ada pun sedikit ada rasa permusuhan, jangan sedikit pun ada rasa kita lebih, yang lain kurang. Sama aja mengesakan Allah, insya-Allah. Inilah pesan-pesan yang dari Yang Maha Agung, pesanan-pesanan yang suci daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad dapat memegang, membawa kepada sekalian alam rahmatan lil alamin, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wa'afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi.